Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran Akmal Saleh pula disekolahkan dengan padu luar biasa. Hutang PT-PTN, Hasbi minta Akmal tak serkap jarang. Pemuda Amanah mengingatkan agar Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh tidak membuat serkap jarang berhubung isu janji menghapuskan hutang peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN. Sebaliknya, kata Pemuda Amanah, Exco Melaka itu wajar membuat rujukan yang betul termasuk melihat dokumen rasmi Pakatan Harapan berhubung perkara tersebut sebelum membuat sebarang kenyataan. Kata Ketua Pemuda Amanah Muhammad Hasbi Muda, Pakatan Harapan memang tidak pernah berjanji untuk menghapuskan hutang para peminjam PT-PTN. PH wujud pada tahun 2015 dan setakat ini, Pakatan Harapan baru keluarkan dua manifesto, iaitu untuk PRU ke-14 pada tahun 2018 dan untuk PRU ke-15 pada tahun 2022. Dalam kedua-dua manifesto Pakatan Harapan tersebut, tidak ada janji daripada parti untuk menghapuskan hutang PT-PTN. Justru, Dr. Akmal jangan serkap jerang. Sebaiknya rujuklah dokumen rasmi, katanya kepada Malaysia Kini. Terdahulu, Akmal Saleh dilaporkan membidas Pakatan Harapan berhubung isu hutang PT-PTN kerana Barisan Nasional sejak awal menegaskan bahawa ia tidak boleh dimansuhkan. Bahkan Adun Merlimau itu mengingatkan bahawa kerana isu berkenan jugalah Najib Razak yang menjadi Perdana Menteri ketika itu dimaki serta dihamun. Tapi tak nak percaya malah kutuk lagi kerajaan ketika itu dan berbakul Najib dimaki dan dihamun katanya. Akmal menyatakan pandangan tersebut susulan kenyataan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Mustafa Sakmud yang maklumkan Dewan Rakyat bahawa kerajaan sukar untuk memansuhkan hutang PT-PTN kerana komitmen kewangannya yang begitu besar. Mustafa berkata kerajaan juga perlu mengambil kira komitmen peminjam yang sebelum ini telah melunaskan tanggungjawab mereka yang dianggarkan RM76 bilion ringgit. Menurut Hasbi, sebenarnya kenyataan dibuat Akmal itu lebih sesuai jika ia merujuk PAS yang memang menyatakan hal tersebut dalam manifesto pilihan raya mereka. Kenyataan beliau, Akmal Saleh lebih merujuk kepada janji PAS dalam manifesto mereka katanya. Untuk rekod, janji berkaitan beban hutang PT-PTN pernah disebut Anwar Ibrahim pada Jun 2012, iaitu ketika dia menjadi Ketua Pembangkang. Presiden PKR itu dipetik media semasa berucap di Permatang Pauh, Pulau Pinang sebagai berkata, jika PRU diadakan pada tahun tersebut dan berjaya menguasai kerajaan pusat, hutang PT-PTN akan dihapuskan. Dakwa Anwar, skim pinjaman itu akan digantikan dengan pinjaman percuma dari peringkat sekolah rendah sehingga pengajian tinggi buat semua rakyat Malaysia. Bagaimanapun ketika itu Anwar memimpin gabungan Pakatan Rakyat yang turut dianggotai PAS dan senada dengan gagasan tersebut. Pada April tahun 2012, Tuan Ibrahim Tuan Man yang ketika itu menjadi Ketua Penerangan PAS menegaskan negara tidak akan muflis jika hutang PT-PTN tersebut dilupuskan jika pentadbiran dijalankan dengan cekap serta penyelewengan dihentikan. Janji untuk menghapuskan hutang tersebut diulangi lagi oleh PAS pada tahun 2018 melalui manifesto Malaysia Sejahtera yang digunakan parti itu untuk menghadapi PRU 14. Saudara, itulah dia buah tangan untuk Akmal Saleh yang datang daripada Hasbi. Hasbi minta supaya Akmal Saleh tak serkap jerang. Kata Hasbi, sebelum menyatakan sesuatu, silalah rujuk terlebih dahulu dokumen rasmi Pakatan Harapan, kata Hasbi. Kerana sepanjang Pakatan Harapan ditubuhkan, baru dua manifesto yang diberikan
dan tiada satu manifesto pun yang menawarkan penghapusan hutang PT-PTN. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nama Najib dipetik, hati-hati gubal RUU tahanan rumah, kata Raya. Ahli Parlimen Jelutung RSN Raya menggesa kerajaan supaya berhati-hati dalam merangka undang-undang baru yang membenarkan tahanan rumah sebagai hukuman alternatif untuk kesalahan tertentu. Dalam ucapannya di Dewan Rakyat hari ini, ahli Parlimen DAP itu mendakwa spekulasi orang ramai semakin meningkat bahawa rang undang-undang tersebut dirangka untuk tahanan tertentu. Saya tidak mahu menyatakan nama, tetapi nama Najib Razak diulang beberapa kali, katanya. Saya sebagai backbencher penyokong kerajaan hanya ingin menyuruh kerajaan supaya waspada dengan cadangan atau rang undang-undang atau Akta Tahanan Rumah ini, kerana rang undang-undang Akta Tahanan Rumah ini sudah memulakan banyak polemik di luar sana, katanya. Cadangan undang-undang baru untuk memudahkan tahanan rumah disebut dalam teks rasmi ucapan bajet 2025 oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, walaupun bahagian tersebut tidak dibacakan ketika Anwar membentangkan bajet pada hari Jumaat. Pesalah dicadangkan akan dikurung di lokasi yang sesuai, seperti kediaman, rumah penjagaan atau asrama pekerja, di bawah syarat-syarat tertentu yang diawasi oleh Jabatan Penjara. Sejak itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin An-Nasution Ismail berkata, terdapat kira-kira 20,000 banduan yang mungkin layak untuk tahanan rumah, iaitu pesalah kali pertama yang tidak melakukan jenayah berat, wanita hamil, warga emas dan orang kurang upaya. Sementara itu, Raya menekankan keperluan garis panduan yang jelas mengenai siapa yang layak untuk tahanan rumah di bawah rang undang-undang baru itu. Kalau kerajaan ingin mengambil pendekatan bahawa hanya orang-orang tertentu saja yang layak ditahan di rumah, perkara ini perlu dijelaskan dengan lebih teliti dan jelas mengenai siapa yang layak untuk ditahan atau menjalani tempoh pemenjaraan di rumah. Kerana kita tidak mahu perbezaan di antara dua darjat berlaku di negara kita lagi, kata Raya lagi. Isu tahanan rumah mencetuskan perdebatan awal tahun ini apabila Najib mendakwa yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah memberi pengampunan kepadanya. Bekas Perdana Menteri itu sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun untuk kes SRC internasional dan berdepan dengan pertarungan undang-undang tambahan yang berkaitan dengan skandal mega 1MDB. Berapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Mujahid kata sepatutnya orang macam Najib ni kena hukuman yang lebih berat, kata Mujahid. Saudara-saudara sekalian, adakah apa pendapat anda tentang isu kali ini, iaitu kerisauan dan juga kebimbangan ahli Parlimen DAP ini, iaitu RSN Raya, iaitu beliau menasihatkan kerajaan supaya berhati-hati dalam cadangan penggubalan RUU tahanan rumah tersebut, kerana kata beliau, nama Najib telah pun disebut berurang-urang kali di luar sini. Beliau juga kata ianya telah pun menimbulkan polemik yang sangat besar dan telah memulakan polemik yang sangat besar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.